بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 69. Muka surat 69. Kita masuk satu tajuk baru, iaitu bab ma jaa fi wasfi ahli syarr. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis. Hadis yang mensifatkan orang-orang jahat. Oh, ini tajuk. Kita perlu baca benda macam ni, baru kita tahu. Bila kita baca, kita pasang kat diri kita. Baru kita tahu kita ni baik ke jahat. Kalau tidak, kita tak tahu. Diri kita sendiri kita tak tahu. Sebab manusia biasanya manusia dia rasa dia baiklah. Biasanya manusia begitu. Biasanya manusia dia rasa orang jahat, dia baik. Bila kita jumpa hadis-hadis Nabi hak macam ni, kita boleh cermin diri kita. Kalau ada benda-benda yang disebut sebagai tanda jahat ni dalam diri kita, makna kita tak cukup baik lagi. Maka perlu kepada satu proses tazkiyah, proses pembersihan diri dan proses islah, iaitu proses memperbaiki diri. Kata dia, ketahuilah saudaraku, jahat itu ialah sifat lawan bagi baik. Dia kata. Yang kata jahat tu lawan pada baik. Mudah faham begitu. Macam orang kata hitam itu lawan bagi putih. Senang faham. Maka malam ni dia nak cerita tentang ahlus syarri, iaitu ahli ataupun orang jahat. Orang jahat ni apa dia? Orang jahat ni bukan orang baik. Begitu. Dan jahat itu banyak manusia yang bersifat dengan dia. Oh, itu dia. Jahat ni ramai. Dia kata. Nak cari hak baik ni susah. Tuan-tuan buka hadis-hadis akhir zaman. Kan? Hadis akhir zaman. Ada hadis yang Nabi sebut. Dia kata menjelang akhir zaman, hampir-hampirlah manusia tu turun ke masjid, turun ke surau nak sembahyang. Tak jumpa seorang pun yang ada amanah dalam diri. Nabi kata. Itu dia. Hadis akhir zaman. Nabi kata menjelang akhir zaman ni, hampir-hampir manusia ni turun, mai ke tempat, turun ke masjid nak sembahyang. Masjid, Nabi kata. Bukan turun pergi market. Turun pergi market nak cari seorang yang amanah, tak dapat tu, mana sabar. Turun masjid. Nabi kata turun pergi masjid, nak sembahyang, nak cari seorang yang ada amanah dalam diri dia, susah. Makna dia apa? Makna dia Nabi nak habaq menjelang akhir zaman, dekat nak kiamat ni orang jahat ramai. Dia nak habaqnya tu. Sebagaimana baik itu banyak juga orang yang bersifat dengan dia. Dia kata orang jahat ni cukup ramai. Seperti mana orang baik pun ramai jugalah. Dia kata taklah seramai orang jahat, tapi masih ramai orang-orang baik. Masih ramai. Dan jahat itu ada jahat besar, dan ada jahat sikit, dan ada jahat kecil. Jahat peringkat jahat ni macam-macam, kan? Ada yang jahat sampai peringkat dia zina mak dia sendiri. Oh, tu paling besar. Paling besar. Berlaku tak dalam masyarakat lah ni? Berlaku, benda ni berlaku. Itu jahat, cukup dahsyat punya jahat. Mak dia zina. Jahat, cukup jahat. Ada jahat kecil. Jahat kecil apa dia? Zina mata. Dia tak berzina dengan zina perbuatan betul ni. Dia zina mata. Mata dia suka dibiarkan. Dia saja suka duk biar biji mata tengok benda-benda yang sepatutnya dia tak tengok. Itu zina mata. Jahat kecil. Dia bagi. Begitu. Sebagaimana baik itu ada baik banyak, ada baik sikit. Macam itulah. Ada orang baik-baik sungguh. Contoh baik sungguh apa dia? Contoh macam sahabat Nabi apabila nak berlaku perang Tabuk.
Perang Tabuk berlaku di waktu negara dalam keadaan inflasi dan kemelesetan ekonomi. Tiba-tiba Allah nak suruh pergi perang. Duit tak ada. Nak beli senjata tak ada duit. Nak beli bekal, nak turun perang tak ada duit dan sebagainya. Nabi bangkit bercakap di depan sahabat semua. Siapa di kalangan kamu yang ada lebihan duit, infaklah pada jalan Allah. Di kalangan sahabat Nabi ada yang sampai bangkit kata apa? Ya Rasulullah, aku bagi semua harta aku. Nabi tanya dia, kalau kamu bagi semua, apa kamu nak tinggal dekat anak isteri kamu? Dia kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul dekat mereka. Ni cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Kan? Kita minta seorang RM1 derma kat surau Taman Kerian pun tak boleh bagi kan? Nak bagi semua harta? Tak. Kan? Jadi kalau kita boleh lepas dalam tabung surau ni buh RM1, baiklah. Baik apa? Baik sikit. Baiklah, walaupun baik sikit, itu baik. Kan? Banding dengan, dah lah tak bubuh duit, dia balas pula tabung tu oleh rumah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Maka baik dan jahat itu ada berpangkat rendah dan ada yang berpangkat tinggi. Tak sama lah. Kita sama kita tak sama. Tahap iman kita, tahap takwa kita kepada Allah, tahap takut kita kepada Allah tak sama. Kan? Ada orang baca ayat Quran cerita pasal neraka, baca pula dengan suara yang bergegah nak bagi timbul rasa takut. Tak berasa apa. Dengar tak berasa apa. Ada orang bila Nabi SAW cerita pasal neraka aja, pengsan, tak sedar diri. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bila Nabi sebut aja cerita pasal neraka, pengsan. Takut dia dekat Allah ni cukup hebat. Begitu. Maka pada bab ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang memberi khabar kepada kita akan sifat jahat. Bahkan sejahat-jahat pula, dia kata. Ni hadis yang kita nak baca ni bukan sahaja Nabi cerita tentang sifat jahat. Bahkan sifat yang paling jahat ada dalam diri manusia. Kata dia, an Asma binti Umais Al-Khas'amiyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiyal kabiral muta'al. Diriwayatkan daripada seorang perempuan yang terbilang dia setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Asma binti Umais Al-Khas'amiyah radhiyallahu anha. Kata Asma, aku dengar Nabi SAW bersabda, sejahat-jahat hamba Allah itu, iaitu hamba Allah yang sombong, bahkan menyombongkan diri, dan lupa dia kepada Tuhan yang maha besar lagi maha tinggi. Ni nombor satu orang paling jahat, dia kata. Masalah, dia kata sombong dan menyombongkan diri ni apa dia? Sesungguhnya sifat sombong adalah satu sifat yang sangat keji pada akal dan pada syarak dan pada adat. Semua tak suka sombong ni. Akal fikir pun tak boleh terima orang sombong, tuan-tuan. Mai satu orang dia tunjuk sombong depan kita. Akal kita kata apa? Akal kita kata nak sombong apa? Dan kalau hang ada duit tu duit hang, apa kena mengenang aku? Kalau hang ada pangkat tu pangkat hang, apa kena mengena dengan aku? Yang namanya tunjuk sombong kat aku buat apa? Aku bukan minta duit kan? Akal pun boleh proses macam tu. Maknanya apa? Maknanya dia tak suka orang main duk tunjuk sombong kat dia. Hang nak sombong apa kat aku? Apa kena mengena aku dengan hang? Kalau tiap-tiap bulan hang duk bagi kat aku 2-3 ribu, lepas tu hang main buat sombong kat aku, adalah satu benda aku berhajat dekat hang. Ni aku tak ada terima apa-apa pada hang, hang nak main buat sombong kat aku. Aku peduli apa dengan sombong hang? Dia cakap lagi tu. Pasal apa? Cakap tu lahir daripada perasaan tak suka kepada sifat sombong yang ada kat orang tu. Akal tak boleh terima. Orang sombong ni akal tak boleh terima. Satu. Apatah lagi pada syarak. Syarak tak maulah orang sombong. Dan demikianlah juga pada adatnya, tidak ada mana-mana masyarakat yang menggemari orang-orang yang sombong.
Sudah diterima oleh adat. Orang sombong tak akan mendapat tempat. Begitu. Sungguh pun keji, tetapi banyak manusia yang telah dihinggap oleh sombong itu. Itu dia. Walaupun sombong ni semua orang kata tak bagus, tak elok, keji, bodoh, perangai dan semua orang kata tak elok, tapi ramai orang yang sombong. Orang yang kata sombong tak elok pun sombong. Dia jadi macam tu. Orang yang duk kata sombong tak elok tu pun, dia tu pun secara tak sedang, dia sedang sombong. Nampak? Ini bahayanya sifat sombong. Hatta dia kata kepada orang yang berilmu. Kadang-kadang bukan kata orang tak reti. Orang ada ilmu, reti. Boleh baca pula lagi ayat Quran cerita pasal sombong ni. Dalam masa duk baca ayat Quran tu, dia sombong. Dan nampak tak benda-benda macam ni tidak mustahil berlaku pada siapa-siapa. Begitulah dahsyatnya sifat sombong ini bertapak di dalam diri manusia. Hatta kepada orang yang tahu akan balanya. Bahkan dia tahu sombong ni akibat dia apa. Apa balak Tuhan yang akan menimpa dia. Sombong juga dia. Dalam keadaan tahu tu, sombong lagi. Hatta kepada orang yang tahu bahawa ia adalah sebesar-besar sifat yang maksiat di sisi Allah. Dia tahu benda tu cukup tak baik, tapi dia masih lagi duk simpan sifat sombong dalam diri dia. Apatah lagi orang-orang jahil. Lebih-lebih suka sombong itu hinggap ke atas dia. Lebih-lebih lagi lah kawan jahil. Dia tak tahu apa. Kira sombong ni adalah pakaian dia hari-hari. Itu ada hadis. Ada hadis. Nabi SAW kata apa? Nabi kata Allah SWT sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi Allah lebih benci kepada orang miskin yang sombong. Allah tak suka orang sombong, tak suka. Tapi kalau dia ni sudahlah miskin, sombong pula, lagi Allah benci. Kalau dia orang kaya, dia sombong, Allah benci. Benci, Allah tak suka orang sombong ni. Kalau dia kaya, dia sombong, Allah benci. Tapi fikir dari satu segi pula, padahal dia sombong pun dia kaya. Ni miskin tak ada apa, menyombong ni, Allahu Akbar. Sampai orang ni lemah perut tengok. Sampai macam ni Allah lagi benci, Nabi kata. Baik. Apabila seseorang itu telah memakai dengan pakaian yang bagus dan keras rupanya. Ni dia nak cerita tentang yang dikatakan orang sombong tu macam mana rupa dia. Apabila seseorang itu telah memakai dengan pakaian yang bagus dan keras rupanya, cukup pula dengan banyak wang di dalam poketnya, maka bertambah pula ada khadam ataupun ada kundang yang mengikut dari belakangnya, maka dia pun buat berjalan mengentak kaki, mendongakkan muncung, mengerahkan leher, berjalan buat lenggang cakap, buat cakap keras, memandang dengan jeling mata dan sebagainya. Maka apabila sudah ada seseorang itu dilihat yang demikian, maka dialah orang yang sudah dihinggap oleh sombong itu. Itu dia. Sombong ni dia nak main macam mana? Dia kata, bila dia ada kelebihan. Ada main? Biasanya orang yang ada kelebihan, sombong main. Kan? Ada kelebihan. Tentu tak. Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, Imam Mazhab Maliki. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia bila habis mengajar di masjid, dia mengajar Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Bila dia habis mengajar, orang pakat nak jumpa Tok Guru, nak bersalat, dia lari. Ini satu tabiat yang ada pada diri Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dia habis mengajar di Masjid Nabawi, lari. Sampai orang nak heran apa benda dengan apa ke satu sebab Imam Malik ni bila habis mengajar orang nak salat, dia lari. Orang pergi tanya dia, wahai Imam, pasal apa kamu ni begini? Dia kata, biasanya benda yang dihurung oleh lalat itu ialah benda busuk. Dia kata. Tengok jawapan dia. Biasanya benda yang dihurung oleh lalat ni, dia kata benda busuk. Bangkai. Jawab macam tu
Ikut sukalah hampa nak tafsir macam mana. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia bila pakai duk sobo mai, dia kembang. Jadi biskut Mary. Oh, no sobo mai salam. Oh, dia berasa dia besar. Dia berasa dia ni, tak mau. Dia nak elak daripada perasaan macam tu mai dalam hati dia, tak sah langsung. Dia lari. Punya nak jaga diri, tak mau bagi jadi biskut Mary. Sampai macam tu. Kan? Itu keadaan dia. Ini ulama-ulama besar ni kadang-kadang dia buat satu perbuatan, dia buat satu tindakan yang kita tak faham. Kadang-kadang kita tak faham apa hal. Bahkan ada orang kata nyombong, dia tak mau salam dengan orang. Itu tafsiran setengah orang. Tapi bagi dia pula, dia ada ingat lagu lain. Dia saat lagi dengan duk main salam, walaupun duk jaga-jaga berasa lagu mana ke saat ni tak sot, lari bang. Abang kata nak pergi pancong ke, abang kata apa ke, bagi tak ada, bagi hilang. Betul-betul. Nak pelihara diri daripada takut-takut terjatuh di ke dalam ingat yang tak berapa elok yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka manusia ni bila Allah bagi dekat dia kelebihan yang macam-macam tu, kelebihan ni akan menyumbang kepada berlakunya sombong dalam diri dia. Begitu. Sekiranya terkena ke atas diri sendiri, lalu teringat akan yang demikian itu sifat sombong, maka hendaklah segera halaukan dia dengan membuat jalan betul, buat rupa tawaduk dan tundukkan muka, betulkan leher dan buat berjalan pelan-pelan sekira-kira tidak nama lenggang cakap. Buat cakap beradab, jangan dikamukan orang yang tidak patut dikamukan, dan jangan berkami kepada orang yang tidak patut dikamikan, dan jangan bercakap aku kepada bukan tempat yang sepatutnya. Dia kata dia. Kita ni kalau kita dah tak sedang tetap terlekat dalam suasana sombong tu. Bila dah kita sedang balik, astagfirullahaladzim, turun balik. Berasa sombong ramai dalam diri itu, turun balik. Kalau tadi duk tunjuk lain macam cara jalan pun lain macam, bila teringat macam tu buat pergi lembek balik badan. Jalan bagi tunjuk kata kita ni tak ada apa balik. Lawan diri sendiri. Mujahadah melawan nafsu. Kita sedang tentang benda ni bila dia cuk masuk main dalam hati, kita sedang, bukan kita tak sedang. Cuma beza dia, ada orang bila benda tu masuk main dalam hati dia sedang, dia lagi duk kemang. Ada orang bila dia sedang, dia terus astagfirullahaladzim, minta ampun kat Tuhan lah, aku dah terbabat. Astagfirullahaladzim. Turun balik, tekan balik nafsu dia, renyak balik, bagi turun, bagi tawaduk balik, bagi hina diri balik di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang dikatakan mujahadah di dalam diri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan dia kata jangan dikamukan orang yang tidak patut dikamukan. Ini adab, tuan-tuan. Kita ada bahasa. Kita cakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, panggil pakcik. Itu bahasa. Budi bahasa. Panggil pakcik, hormat, tunduk sikit kat dia, tunduk kata kita, setidak-tidaknya kita hormat umur dia tua pada kita. Setidak-tidaknya kita hormat dia reti semayang dulu pada kita. Setidak-tidaknya kita hormat pengalaman yang ada pada dia. Setidak-tidaknya ada rasa hormat tu pada orang yang lebih umur pada kita. Nabi SAW kata, barang siapa yang tidak tahu belas kesian kepada orang-orang tua dalam masyarakat dia, Allah tidak akan belas kesian kepada dia. Setidak-tidaknya ada ingat benda-benda macam tu. Jangan disebut hang dekat orang yang lebih tua pada kita. Tak boleh. Hang aja. Ini tak mau. Benda-benda ni berlaku. Kadang-kadang kita tengok, kita berasa tak sampai hati bila tengok. Keadaan tu kita rasa tidak sampai hati. Kawan kita jadi ustaz. Kawan kita dulu mengaji sama dengan kita masa peringkat bawah, mai satu peringkat dia masuk belah agama ni, dia jadi ustaz. Kita jumpa dia, panggillah ustaz, panggil hang.
Sombong lah tu kata sombong. Dia nak tunjuk pada orang lain, ada di keliling ni, nak tunjuk kata ni ustaz, apa ada hormat ni member aku. Jadi depan orang lain semua, mai weh, hang bawa lah ni. Orang lain semua duk panggil ustaz kat kau ni, dia mai lagu tu. Hang bawa lah ni. Hang bagus ha. Tujuan dia, tu tujuan nak tunjuk sombong. Nak tunjuk sombong kau orang lah, hampa ada hormat ni, member aku ya, bukan orang lain. Perbuatan dia tu menunjukkan dia kurang akal, kurang bahasa. Jadi orang yang berilmu, orang yang faham, orang yang kenal tahulah tak apalah bagi kat dia. Ada dalam masyarakat ada orang-orang yang macam ni. Benda ni berlaku kerana apa? Satu, kerana sifat sombong. Yang kedua, kerana jahil, yang tidak ada ilmu dalam diri. Maka dengan kerana tu dia tak tahu siapa yang patut dikamukan, siapa yang patut dihormatkan. Dia tak tahu begitu. Dan biarlah memandang orang dengan beradab muka. Dia kata ni, kita nak belajar hormat ni macam mana? Kita bila cakap dengan orang, pandang muka dia. Pandang muka dia, kita tengok muka dia, dia kalah dengan kita. Nabi tuan-tuan, banyak hadis cerita tentang Nabi SAW ni, dia kalau salam, bukan kata bercakap, bersalam, tengok muka orang yang salam dengan dia. Dia tengok muka, dia tengok dalam biji mata apa tu. Dan sahabat-sahabat ni tak boleh nak bertentang mata dengan Nabi. Tak boleh. Malu mata dengan Nabi ni. Bahkan Nabi SAW bila semayang, bila Nabi habis semayang, kadang-kadang Nabi selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada hadis kata Nabi dia duduk menyerong ke sebelah kanan. Ada hadis kata Nabi duduk straight menghadap kiblat. Ada hadis kata Nabi beralik sebelah kiri. Ada hadis kata Nabi turun pusing 180 darjah menghadap makmum turun dan sebagainya. Buat macam mana pun Nabi biasa buat. Tentu tak biasa terlintas dalam hati nak tertanya benda tu. Tengok lepas semayang ada tu imam hilang terus buat tak? Ya, ada juga dia macam peset. Sebab benarnya Nabi dulu bila dia jadi imam semayang, dia buat lagu mana? Yang kita ni kadang-kadang tuan-tuan, kita bila buat ibadat ni, satu benda yang mau terselit dalam hati kita ni, satu benda apa dia? Kita nak tahu sebenar-benar Nabi buat lagu mana. Bila kita tahu tu, dia rasa kejap, dia rasa kita tahu, kita buat ni pasal aku biasa jumpa hadis Nabi buat lagu ni. Lagu tu. Tak mau main duk turut orang, tengok orang buat lagu tu, kita buat lagu tu, orang buat lagu ni, kita buat lagu ni. Tak mau, tu taklid secara akna, secara membuta tuli, secara tak tahu ilmu, tak ada apa. Tak mau macam tu. Kita nak tahu pasal apa orang buat macam tu. Oh, dia ni orang alim ni, pasal apa dia duk buat macam ni. Kita nak tahu. Nabi SAW bila dia habis wirid, biasa Nabi beralik ke sebelah kanan, mengiring 90 darjah ke sebelah kanan. Bila Nabi mengiring 90 darjah ke sebelah kanan, sahabat yang duduk belakang ni tidak akan lepas peluang melainkan nak menatap pipi Nabi SAW. Tu sahabat cinta dekat Nabi sampai macam tu. Tengok pipi Nabi tu sambil duduk tengok pipi Nabi tu, melihat Nabi tu menjadi satu nikmat dekat mereka. Tapi kalau Nabi beralih tengok mereka, semua sahabat tunduk mata. Tak sanggup mereka nak tentang mata dengan Nabi SAW kerana hormat mereka kepada Nabi begitu sekali. Macam anak kita lah. Anak kita, kalau kita bercakap dekat dia, dia tunduk depan kita, hormat. Dia hormat kat kita. Ada lagi hormat dia dekat kita. Tapi kalau kita bercakap kat dia, dia duduk juga kita. Tahu faham kita, budak ni kita. Tak aku sakit, biar dia sakit lagi kan. Dia tengok kita, dia duduk berjegir macam nak telan kita. Dia tak ada hormat dekat kita. Maka dengan kanut dia buat lagu tu kat kita. Tapi kita sebagai bapa, kita kena tengok muka dia bila bercakap. Pandangan kita tu sebenarnya berapa peratus dah boleh menyentuh hati dia. Belum cakap kita lagi, mata kita tengok dia tu, anak-anak ni dia lemah tuan-tuan. Ayah yang sembahyang ni, ayah yang sembahyang ahli ibadah ni, ayah yang sembahyang yang ahli ibadah, kalau dia cakap ke anak dia, dia tengok muka anak, tak boleh, lembut lutut ni lemah, tunduk depan ayah dia. Kekuatan roh ibadah yang ada dalam diri dia tu melemahkan anak yang ada di depan dia. Begitu. Baik. Dia kata, dan biarlah memandang orang dengan beradab muka. Jangan jeling.
Jangan cakap dengan memberi pipi kepadanya. Jangan. Kita bercakap dengan orang, jangan duk tengok ekor mata dulu. Tak mahu. Itu menunjukkan kita kurang hormat pada orang. Biarlah bercakap, duduk sama duduk. Berdiri sama berdiri. Berjalan sama-sama. Bercakap berjalan pada tempat-tempatnya dan pada orang-orang. Biar sama. Satu orang duduk, kita duduk berdiri, cakap pinggang, tak elok. Ini semua adab, tuan-tuan. Yang ni yang kata adab. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, dia kata apa? Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Nabi kata, di antara benda penting yang terkandung di dalam risalah aku, ataupun terjemahan secara ninya, dia kata innama bu'ithu, sesungguhnya dibangkitkan aku li'utammima makarimal akhlaq, untuk aku menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Nabi bukan bagi ilmu sahaja kepada sahabat dia, tetapi Nabi mentarbiah sahabat dia supaya sahabat menjadi orang yang berakhlak. Walaupun begitu, ada sahabat jadi tidak ada akhlak. Bila Nabi balik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi cerita dekat mereka, Nabi kata semalam Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril bawa aku daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis naik sampai ke Sidratil Muntaha, dan aku balik semula sampai di sisi Kaabah sebelum subuh. Sebahagian daripada sahabat yang dididik, yang ditarbiyah, yang semayang di belakang Nabi, tiba-tiba sudah hilang akhlak. Dia kata Nabi tak betul. Dia kata, nampak? Ada. Ini ujian terhadap para sahabat Nabi. Maknanya kepercayaan mereka kepada Nabi itu tak solid lagi. Sehingga kan mereka ada lagi satu ruang dalam hati mereka untuk nak mempertikaikan Nabi. Ada lagi. Mereka kata hak lain okey, kami boleh terima. Tapi bila cerita kata pi sampai ke langit balik ni, dia duduk jadi arai. Maknanya akhlak yang Nabi nak tanam dalam diri mereka tu tak mantap lagi. Nabi mereka sanggup pertikai. Bahkan ada hadis Nabi SAW balik daripada satu perang, Nabi bagi pembahagian ghanimah harta pusaka. Nabi bagi dekat Al-Aqra' bin Habis, Nabi bagi dekat dia 100 ekor unta. Nabi bagi dekat Uyainah 100 ekor unta. Nabi bagi dekat pembesar-pembesar Arab unta-unta yang banyak. Kemudian kepada orang-orang biasa Nabi bagi sikit-sikit. Bangkit satu orang sahabat komplain. Dia tak komplain dekat Nabi, dia komplain dekat sahabat Nabi yang lain. Dia kata Nabi tak adil dalam membuat pembahagian. Dia kata. Macam mana Nabi tengok bulu? Dia kata Al-Aqra' bin Habis, oleh kerana dia ni orang besar dalam masyarakat Badui, dia dapat sampai 100 ekor. Uyainah, dia ni orang besar dalam masyarakat Arab, dia dapat sampai 100 ekor. Ni kami yang turun pergi berperang ni, kami ni orang biasa, pasal apa kami dapat sedikit? Kami tidak nampak pembahagian yang Nabi buat ni, melainkan ini pembahagian tidak adil. Nampak? Akhlak tak ada. Sahabat yang dengar benda ni pergi habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, ada orang komplain kamu buat macam ni, macam ni, macam ni. Nabi SAW berubah muka jadi merah padam. Dalam hadis tu kata jadi macam sumbu pelita, merah menyala muka Nabi. Nabi kata kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa yang adil dalam dunia ini? Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda ni terkandung di dalam bidang ilmu yang kita tak jumpa kalau tidak kita gali ilmu itu. Begitu. Dia kata maka boleh seorang yang sombong itu menghalau sombong yang hinggap ke atasnya dengan sebab ingat akan Tuhan yang Maha Besar, lagi Tuhan yang Maha Tinggi. Sifat sombong ni boleh dihalau, boleh dibuang, boleh dikikis kalau dia ingat balik dekat Tuhan. Tuhan Maha Besar. Yang lebih layak sombong ni siapa? Tuhan. Tuhan layak sombong pasal memang dia mempunyai segala kebesaran yang tidak pernah dipunyai oleh mana-mana manusia di dalam dunia ini. Dan ingat, serta takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat akan tegah Allah seperti ingat akan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Itu ayat Quran. Maksudnya, dan jangan berjalan kamu wahai anak Adam di atas muka bumi hal keadaan kamu sombong.
Ayat Quran langsung, bukan hadis Nabi lagi dah. Ayat Quran langsung. Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat, jangan ada siapa di kalangan manusia ni waktu duk langkah kaki atas muka bumi ni dalam hati terselit rasa sombong. Tak mau ada perasaan macam tu, dia kata. Kerana bahawasanya engkau tak akan boleh melubangkan bumi dengan hentak kakimu itu. Engkau sadar sombong, Tuhan kata. Kalau hentak kaki kuat macam mana pun, bumi tak berlubang. Begitu. Dan tak akan sampai setinggi gunung, congak muncungmu itu, Tuhan kata. Kita dalam peribahasa Melayu, dia kata apa? Hidung tinggi. Hidung tinggi ni makna dia apa? Makna dia sombong. Kan? Hidung tinggi. Kan? Tak ada buat sombong macam mana lah. Melenggak buka dada jalan langut naik ke atas. Hidung kita ni tak cicah lagi. Tak mencicah lagi. Nak cicah jalan tara dah. Langit memang tak boleh cicah. Kan? Jadi dia nak abang kat kita apa? Dia kata tak sesombong lah. Kaki pun hentak bumi tak berlubang. Hang langut naik nak tunjuk besar pun hidung tak sampai ke langit. Tak salah nak sombong. Tuhan nak abang lagu tu. Maka dengan sepotong ayat ini boleh jadi penghalau sombong bagi orang yang berakal. Dan boleh jadi penghalau sombong itu dengan sabda Nabi SAW dalam hadis tadi. Bi'sal abdu abdun takhayyala waqtala. Yakni al-hadis yang bermaksud sejahat-jahat hamba ialah hamba yang sombong dan menyombongkan diri. Gitu. Sabda Nabi SAW lagi. Bi'sal abdu abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbaral a'la. Sejahat-jahat hamba ialah hamba yang besar diri dan melampau had. Besar diri dengan sombong ni apa beza dia? Besar diri dengan sombong. Tadi dia bincang pasal sombong. Yang ni pula dia kata ciri kedua orang jahat tu ialah besar diri. Apa beza besar diri dengan sombong? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Tapi dia akan kupas cara lain sikit. Dia kata dah lupa dia akan Tuhan yang maha perkasa lagi maha tinggi. Masalah, dia kata besar diri dan melampau had pada maksiat tu macam mana? Sesungguhnya besar diri itu satu perangai yang jahat, sejahat-jahat perangai. Maka sangat keji pada syarak dan pada akal dan pada adat. Kerana hakikat orang yang besar diri itu ialah dia nampakkan dirinya dan dia beriktikad akan dirinya lebih daripada orang yang mau dileceh dan dihina. Oh, itu dia. Ni yang kata besar diri. Sombong tadi seorang dia aja. Jalan dulu, hentak kaki, duduk, dia sombong. Besar diri ni maksudnya ada orang duduk depan dia, dia nak tunjuk dia lagi besar daripada kawan tu. Dia nak tunjuk dia lagi pandai daripada kawan tu. Dia nak tunjuk kata dia ni lagi kuat daripada kawan tu. Dia nak tunjuk kata dia lagi segak daripada kawan tu. Dia nak tunjuk dia lagi kaya daripada kawan tu. Ni besar diri. Dia kata. Apabila nampak dirinya besar dan berlebih daripada yang mau diperleceh dan dihinanya, maka dia pun mau menzahirkan seperti yang dinampaknya pada dirinya dan yang diiktikadkannya itu. Bila dia rasa dia lebih, dia nak tunjuk ke orang lah kelebihan dia. Bila dia rasa dia lebih, dia nak tunjuk ke orang kelebihan dia. Bila dia rasa dia duit banyak, satu masa dulu, masa saham Pak Mancelo tu. Kan? Kawan hak terlibat dengan saham ni, saya kira lah masa tu. Orang isap rokok, dia isap duit. Dia gulung duit, cucuk. Masa tu, la ilaha illallah, sungguh. Duit berkepui duduk dalam poket, poket atas ni buah bagi turun, berkipas lagu tu. Oi, pi kantin nak minum ni duk apa duit tu duk buat lagu jadi kipas tu buat pergi peru lagu tu. Boy. Cakap pula, ni. Hari ni aku belanja semua. Kan? Lepas tu, kita tak berani buah domah. Pasal ejen. Jadi orang yang masuk melalui dia, duit tak main, duit cari dia pergi tidur rumah mak mentua dia. Kan? Akibat daripada besar diri tak ada punca. Manusia ni rupa-rupanya tak boleh lebih sikit. Bila lebih sikit, dia jadi lebih banyak pada orang lain. Lebih apa juga, lebih ilmu, lebih harta, lebih rupa parah, lebih apa, lebih kuasa, lebih apa. Bila lebih,
Dia naik muak, orang kata. Dia naik muak. Begitu. Maka misalnya kalau nampak ia akan dirinya lebih mulia dan lebih kaya, maka tak maulah dia buat seperti kuli kepada orang yang di bawah dia. Itu dia. Bila dia rasa dia bos, dia tak buat dah. Kerja-kerja patut kuli dia buat, dia tak buat. Ini berlaku lah tuan-tuan. Dalam masyarakat, ya Allah. Cukup banyak berlaku. Kadang-kadang sama-sama pegang masjid. Masjid ni bukan satu badan korporat. Bukan macam tabung haji. Kan? Masjid ni bukan badan korporat. Masjid ni satu badan khairat. Dia bukan korporat, dia badan khairat. Badan yang menganjurkan program-program kebaikan, khairat. Kan? Jadi pengurusi ke, jadi siak ke, sama je. Semua nak berkhidmat untuk agama. Sama je. Tak boleh lah bila jadi pengurusi sampai tak mau nak buat kerja lain. Dah pakai dua arah aja, ni apa ni tu siap ni pun tak sapu lagi. Nu awak nu tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Pasal apa? Bila buat macam tu, nampak kita membesar diri. Kita pergi buat. Soal pengurusi, soal setiausaha, soal apa? Ini soal jawatan sementara. Tanggungjawab di depan Allah sama. Kita tengok benda tu nampak tang ni tak clear sikit, dia ambil mop. Kita pengurusi, kita buat, kita mop. AJK tengok, tak syok lah. Pengurusi pun pecah peluh tu, duk mop lantai. Kan? Mereka pun kira cantik lah. Kan? Tapi bila duk di atas ni, dia tak mau turun buat kerja di bawah, tak jalan semua sekali. Semua sekali tak jalan. Begitu cerita dia. Kalau nampak dia akan dirinya lebih mulia dan lebih kaya, maka tak mau dia buat kerja kuli seperti orang yang di bawah dia. Dan kalau orang datang kepadanya, maka ianya minta dimuliakan dan dia tak mau nak menghormatkan orang. Itu dia. Dia mau dia aja disanjung oleh orang. Dan menanti orang memberi salam kepada dia dulu. Dia jenis tak hati bagi salam ke orang. Lalu duk tunggu dengar orang bagi salam kepada dia. Bila orang tak bagi, dia menyombong. Tak bagi salam kat aku pun. Dia tak bagi salam kat orang, tak sombong. Orang tak bagi salam kat dia, orang sombong. Oh jenuh. Macam ni ada seorang cukup dalam masyarakat. Ada seorang cukup. Duri dalam daging. Mau ada 10 orang lagi teruk. Kan? Nabi SAW sampai sahabat tak dan. Sahabat tak dan nak bagi salam dekat Nabi. Kerana Nabi akan bagi salam dulu pada sahabat. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada hadis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja satu hari purposely dengan tujuan yang satu. Tujuan lagu nak ambush Nabi, nak bagi salam. Yang tu saja. Kerana kalau dalam keadaan biasa jumpa Nabi, memang dia tak akan dan bagi salam. Nabi akan bagi salam dulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah satu hari tunggu. Dia tahu dah laluan ni laluan Nabi akan lalu. Time Nabi nak keluar semua, dia tahu, dia tunggu tentu menyorok. Bila Nabi sampai dekat, keluar. Nabi bagi dulu juga. Tak ada juga. Diceritakan benda ni, dia adalah hadis. Tentang Nabi SAW, dia cukup gemang mengucapkan salam kepada orang. Pasal apa pula kita hari ni jadi tak boleh nak bagi salam ke orang? Adakah kita bagi salam jatuh standar? Ada. Begitu ceritanya. Dan mau dia biar orang angkatkan duduk di muka-muka orang. Dan tak mau ia kata dirinya ada taksir pada segala hajatnya. Jikalau tersalah sekalipun. Mengaku salah ni dak sekali-kali. Dak sekali-kali. Terang-terang tak mengaku. Dak dia kata saya tak buat. Ini yang dikatakan orang yang membesarkan diri. Maka dilindung-lindungkannya dan didatangkan dalih di dalam cakapnya. Dan jika orang melawan akan dia bertengkar, maka tidak dibalasnya. Dan jika orang beri nasihat, akan dia tak mau diterima akan nasihatnya. Tak usah siapa main nasihat, tak usah siapa main kata apa, jangan siapa kata dia tak betul. Begitu. Sekiranya dia pula bagi nasihat, maka memberi nasihat dia dengan keras cakap. Dia saja boleh nasihat orang, itu satu. Nasihat orang pula bukan nasihat, bagi arahan dekat orang. Dan jika dilawan atau digalang satu daripada cakapnya, maka ia pun lalu marah. Jangan bangka.
Dia kata apa pun, yes, semua. Jangan siapa bangkit kata no ke, ataupun bangkit kata ada satu idea lain ke apa, tak mau. Dia punya jalan. Ini orang yang membesarkan diri. Dan jika sekiranya dia jadi guru, maka tak mau dia bersama dengan orang-orang yang belajar dengan dia. Oh. Tak boleh bercampur. Dia kata, dengan perempuan ni tak boleh bercampur. Maka dihinanya mereka itu, dan ditengking dan dihardiknya mereka itu, serta dibangkit-bangkitkannya dan diperkulikannya mereka itu. Dan memandang dia kepada orang awam semacam memandang keldai. Dia kata, dia punya teruk. Dia tengok orang ni macam keldai. Dikatanya semuanya bodoh. Semua bodoh, tak tahu apa. Dan banyaklah lagi barang yang jadi daripada sifat membesarkan diri itu. Maka apabila ada sifat besar diri itu pada seseorang, nescaya boleh jadi ia melampau had pada berbuat maksiat, sehingga sampai mengaku dirinya menjadi Allah dan melawan Allah dan Rasulnya, enggan mengaku dirinya hamba Allah lagi. Dia punya sombong ni, besar diri ni, sampai satu peringkat paling besar jadi Tuhan. Contoh dia siapa? Firaun dengan Namrud. Ni sabit daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi. Dua-dua ni kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Ana uhyi wa umit, aku boleh bagi hidup, boleh bagi mati manusia. Ini dia. Manusia ni bila dia start besar diri itu tak dapat dikawal sampai satu peringkat, habis dia duduk di puncak. Inilah bahaya yang dikatakan besar diri itu. Masalah dia kata besar diri atas Allah dan atas makhluknya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, sesungguhnya takabur itu dengan i'tibar yang ditakaburkan atasnya itu ada 3 bahagi. Besar diri ini dia ada 3 jenis. Yang pertama, besar diri kepada Allah. Maka ialah sebusuk-busuk bahagian besar diri itu. Ini nombor 1. Dengan Tuhan pun dia besar diri. Dia boleh kata terang-terang. Dia kata, apa nak pakai hukum Quran enggak dia lah. Besar diri. Tu dia besar diri dengan siapa tu? Dengan Allah. Dia kata, hampa nak pakai ke hukum Quran? Boleh pakai kalau ni hang jawab mai kat aku. Dia buat ketak dulu tu. Dahsyat. Ni kata besar diri bahagian pertama. Dia besar diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jadi demikian, melainkan kerana semata-mata jahil dan sesat. Hak itu jadi macam ni 2 pasal dia. Satu, jahil, tak pernah mengaji. Orang main mengaji, dia tak main mengaji. Orang main mengaji, dia tak main mengaji. Dan dia tak pernah berasa dia perlu mengaji. Maka dia jahil. Bila jahil ni, membujuk lalu melentang patah. Tak ada benda haram bagi dia, tak ada benda tak boleh. Beraja di mata, bersultan di hati. Apa dia mau, terlaksana semua. Maka orang yang macam ni jahil. Kejahilan yang terlalu teruk membawa kepada kesesatan dalam soal berakidah dan beragama. Terlampau jahil sampai satu peringkat sesat terus. Tak ada dah jalan, nak pusing balik tak jumpa jalan dah dan sebagainya. Habis gelap gelemat dunia dia, tak nampak nak pergi ke mana dah. Dia duduk di tengah-tengah kegelapan. Dia berjalan berdasarkan kilat yang menyambar. Tentang baca dalam suratul Baqarah, awal-awal suratul Baqarah tu 20 ayat yang mula dia cerita pasal puak ni lah. Mereka ni seumpama orang yang duduk dalam gelap. Bila perang kata kilat main, guru nampak cerah sikit jalan. Jalan gelap, berhenti pula. Dia jadi lagu tu. Dia tak boleh nak berjalan. Tunggu cahaya kilat. Cerah kilat tu sikit, jalan. Gelap, berhenti pula. Jadi macam tu. Macam mana nak hidup dalam dunia kalau berjalan dalam keadaannya macam itu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang berlaku kepada Raja Namrud. Maka iaitu dikatakan pada dirinya mau pegang dengan Tuhan. Itu dia, Namrud. Namrud ni dia kata dia Tuhan. Bila orang kata tak, ada lagi Tuhan. Tuhan hang, Tuhan aku dan Tuhan kita semua Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata ada lagi Tuhan lain pada aku. Jom aku nak pergi perang lawan dia. Dia nak jadi Tuhan nombor 1 juga. Ini Namrud. Dan seperti Firaun yang mendakwa dirinya Tuhan. Firaun pun serupa juga mendakwa dialah Tuhan. Dia kata. Dan lainnya daripada yang demikian itu. Bahagian yang kedua. Besar diri bahagian yang kedua ialah besar diri atas pesuruh-pesuruh Allah. Iaitu
dengan mengatakan, dengan mengangkat diri dan mengatakan mereka lebih mulia. Maka tak mau turut dan tak mau junjung barang yang disuruh oleh mereka itu. Maksudnya oleh Nabi-Nabi dan para Rasul. Di luar sana tadi ada sahabat beritahu, ada jual buku Persatuan Ulama Malaysia, Persatuan Ulama Kedah. Buat buku cerita tentang hina Islam dicabar, Rasulullah dan ulama dihina. Persatuan Ulama Malaysia dan Persatuan Ulama Kedah. Buat buku ni tuan-tuan boleh dapat seorang satu naskah saya lagi dengan berapa harga? RM1 saja. Balik baca. Ini adalah huraian kepada besar diri bahagian kedua. Besar diri dengan Nabi. Besar diri dengan Nabi. Tuan-tuan buka buku tu, muka surat mula terkejut dah. Muka surat mula terkejut dah. Dia sampai kata Nabi Muhammad SAW ni berzina. Bahkan di antara perempuan yang Nabi Muhammad zina ni satu perempuan gundik, dia kata. Tulisan dia masuk surat bang. Hina ulama tu pun orang duk bahas panjang dah. Hina Nabi terus. Ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai tak tahu siapa yang dia kena hormat. Sampai tak tahu. Sampai tak kenal Allah. Sampai tak kenal Nabi. Nabi yang mai, Allah hantar mai ni tujuan nak pimpin kita. Bukan nak tolak kita jatuh jalan jurang. Nabi dihantar mai ni nak pimpin kita. Nak tunjuk jalan kebenaran dekat kita. Nabi tu dia jadikan musuh dia. Ulama ni saya katalah, dia kata ulama ni fikir tak elok pasal duk pakai serban, jadi kepala duk ikat serban oksigen korang, dia kata. Tu cakap menghina, Tuan-tuan, hari ni hari dia. Dia mati, itu hari Allah Subhanahu wa taala punya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tuan-tuan balik baca makna ayat itu apa dia. Nabi SAW sampai kata, ayat ni bagi orang yang betul-betul berakal. Kalau dia baca dengan mata hatinya, mampu untuk membuatkan dia cepat berubat. Nabi kata. Hari kiamat ni, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu Allah kata akan diceritakan semua benda. Bumi akan cerita segala khabar yang dia simpan di dalam dia. Tuan, kita duduk atas bumi, bakit-bakit pagi berjalan pijak bumi, berapa semua kerja, apa semua kita buat atas bumi. Yang paling banyak menyimpan rahsia kita, bumi. Kita pergi tang mana pun, bumi mana pun kita pergi, kalau kita pergi dengan niat jahat, dengan niat tak betul, bumi menyimpan rahsia kita. Bila bumi nak punggah keluar rahsia kita ni, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, pada hari kiamat esok ni, pada hari itu bumi cerita segala rahsia. Bi anna rabbaka awha laha. Kerana Tuhan kamu memerintahkan dia menceritakan segala hal ni semua. Tuhan suruh dia cerita. Yang selama ni bini dia hadut tidur sekatir dengan dia tak tahu rahsia tu, hari tu bini dia tahu. Yang selama ni kawan baik dia tak tahu rahsia tu, mak pak dia tak tahu rahsia tu, anak-anak dia tak tahu rahsia tu, orang kampung dia tak tahu rahsia tu, pada hari tu semua orang tahu rahsia dia. Pasal apa? Pasal Tuhan memerintahkan bumi suruh cerita pada hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kata, siapa yang baca ayat tu dan memahami maksud yang terkandung di sebalik ayat tu, baca dan ambil faham dengan hati, dengan mata hati, cukup untuk membuatkan dia cepat berubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini bahagian yang kedua, dia kata sombong dengan pesuruh-pesuruh Allah, yakni dengan nabi-nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kerana rasul itu manusia seumpama segala manusia juga. Nabi ni macam kita lah. Kita makan, kita minum, nabi makan, nabi minum. Kita berumah tangga, kita sakit demam, nabi pun berumah tangga sakit demam, serupa macam kita.
Maka kerana itulah berpaling ia. Maka puak-puak hak tak mau nak ikut Nabi ni, dia kata apa istimewa Nabi ni? Sopa aja. Dia kata begitu. Dan Nabi sopa kita lah. Dia kata kalau kita makan, Nabi makan. Kita minum, Nabi minum. Kalau kita lupa, Nabi lupa. Kalau kita buat silap, Nabi buat silap. Dia silapkan. Pasal apa? Pasal Nabi maksum. Nabi terpelihara. Allah tak bagi Nabi ni buat silap. Allah pelihara Nabi. Hak tu dia tak faham. Dia duk ingat Nabi ni sopa dia. Dia sungguhlah celek-celek mata silap. Sampai katuk mata kali penghabis duk silap saja. Dia kata Nabi sopa dia. Quran kata innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ni manusia, basyar, manusia, sopa macam hampa semua. Cumanya aku ni yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Wahyu yang turun kepada Nabi membezakan Nabi dengan kita. Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia maksum. Menasabahkah kita nak kata Nabi Muhammad yang maksum telah pun berzina dengan manusia lain? Ini tuduhan melampau. Dan baca surat Bank Mingguan Malaysia baru lepas, Presiden Persatuan Ulama Malaysia menjelaskan benda ni. Tuan-tuan baca penjelasan dia. Kita kena positif. Bagi orang yang tak suka kepada ulama, dia kena positif. Itu suara ulama. Ulama tak minta disanjung tinggi. Tak minta. Tapi ulama tak suka orang hina ulama. Kerana ulama menyampaikan apa yang Nabi suruh mereka sampaikan. Bukan ada apa. Tolong dengar aja, dengar. Ini nasihat daripada Allah, daripada Nabi. Dengar aja. Hak tu pun tak boleh. Dengan kerana satu teguran yang berhikmah. Tegur cantik punya. Bukan maki, bukan hamun. Bukan fitnah, bukan sumpah serana. Tegur elok-elok. Abang kata, tak patut kita biar orang-orang yang menghina Allah dan Rasul ni mendapat tempat dalam surat abang dan sebagainya. Itu nasihat. Nasihat itu baik. Pasal apa tak boleh terima? Sudah tak boleh terima, marah pula kepada orang yang tegur. Pasal apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari Ahad lepas ada satu ruang. So, yang berbahagia, sahibul fadilah Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, Presiden Persatuan Ulama Malaysia, berkesempatan untuk cakap sikit dalam surah abang tu. Tuan-tuan kena baca. Tuan-tuan semua orang bijak. Allah bagi akal boleh fikir. Baca, buat pertimbangan berdasarkan ilmu yang kita dah belajar. Timbang elok-elok. Betul tak betul apa yang dia ni kata? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau sayang anak, kita kena nasihat anak kita. Demikianlah ulama. Kalau dia sayang kepada ummah, dia kena nasihat ummah. Tapi kalau pak sayang anak, tak mau nasihat anak. Anak buat silap pun biar silap. Pilah pasal apa? Pasal aku sayang kat dia, aku tak mau nasihat dia. Kita sebenarnya bukan sayang anak. Kita nak pelingkup anak kita. Ulama kalau dia sayang dekat umat manusia, dia sayang sampai tak saya tegur lah. Dia kata kalau kita tegur, tak dia kecil hati, payah kita saya tegur. Itu bermakna ulama tak sayang dah kepada umat yang ada. Maka akhirnya kemusnahan akan main kepada umat manusia. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita tak ada siapa mau tegur, tak jadi elok kita. Isteri pun perlu suami tegur. Suami pun perlu isteri tegur. Anak-anak perlu ibu bapa tegur. Ibu bapa perlu dengar ada siapa-siapa yang boleh tegur. Siapa pun mesti boleh ditegur. Nabi SAW pun ditegur. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua pun biasa kena tegur. Cuma cara teguran itu yang perlu diberi perhatian. Sayyidina Umar Al-Khattab tegur, orang tegur dia cara kasar. Dia pun dah jadi marah. Faghadiba Umar. Dia kata, maka marah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila mai satu orang masuk depan dia, terus panggil, Ya bin Al-Khattab dekat dia. Dia khalifah. Dia khalifah memerintah 2/3 dunia. Tiba-tiba mai satu yang bernama Uyainah. Masuk mai depan dia, terus kata, Ya bin Al-Khattab, ma tu'tinal jazr. Kamu ni, wahai anak Al-Khattab, kamu jadi pemimpin kami, kamu tak pernah pun bagi kesenangan kepada kami. Wa ma tahkumu bil adl. Kamu tidak pernah hukum secara adil. Dia kata. Sayyidina Umar Al-Khattab bila mai orang tegur macam tu, tak boleh lah.
Dia khalifah, satu. Yang kedua, apa bukti hang mai kata kat aku macam ni? Sayyidina Umar Al-Khattab jadi marah. Bila dia jadi marah, bangkit pula satu orang sahabat dia, Al-Hurr bin Qais. Bangkit. Dia kata, ya Amiral Mu'minin. Ini tegur cantik. Dia kata, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin. Dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat kepada nabinya. Allah berfirman, dia baca ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Dia kata. Allah sebut dalam Quran, bermaaf-maafanlah. Khudhil afwa, bermaaf-maafanlah. Wa'mur bil 'urf, anjurlah kepada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin. Allah kata, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil, tak ada ilmu, tak reti adab, tak reti bahasa. Al-Hurr kata, wa anna hadha minal jahilin. Dia kata ni, Uyainah yang mai tegur kamu kasak-kasak tadi ni, Uyainah ni minal jahilin. Dia ni orang jahil. Terus ada ambil kisah lah apa dia kata. Sayyidina Umar Al-Khattab yang tadi ni merah, menyala muka nak marah. Bila Al-Hurr bin Qais baca balik ayat tu dia pun hafal. Tapi bila marah ni, terlupa. Bila baca balik ayat tu dekat dia, turun kemarahan Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Turun kemarahan dia. Sehingga kan periwayat hadis tu kata apa? Aku tidak pernah jumpa satu manusia. Dia kata, yang kemarahan dia boleh dipotong hanya dengan sebaris ayat. Dia kata. Nampak tuan-tuan? Benda ni semua pihak ada kena-mengena. Pihak yang buat silap mesti kena sedia menerima teguran. Pihak yang nak tegur mesti dengan hikmah. Dia bukan satu pihak aja betul, satu pihak aja salah, tak. Semua kena main peranan. Matlamat dia apa? Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Melainkan kita nak mencari keredaan Allah Tuhan yang maha tinggi, dan mudah-mudahan Allah redha dekat kita. Tu matlamat kita. Bukan siapa nak menang, siapa nak kalah, tapi matlamat kita nak bagi elok. Mana ada manusia tak buat silap? Semua manusia ada buat silap. Maka semua manusia mesti boleh ditegur. Tapi nak tegur bagi kena cara. Dan orang yang kena tegur dengan kena cara ni kena dengar. Ini cerita dia tuan-tuan. Berkeli tak habis. Sampai pagi esok bangkit sambung berkeli pula. Sampai letih berkeli, telena malam, telena. Mimpi pun mimpi berkeli lagi. Celek berkeli lagi. Bila nak habis kerja kita ni? Kita bukan hidup atas dunia ni, hidup atas pentas sandiwara. Tapi kita hidup ni atas satu platform yang akan dinilai di sana hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kerana Rasul itu manusia, seumpama segala manusia juga. Maka kerana itu berpaling ia. Ada kalanya berpaling pada memikirkan dan pada menilikkannya. Maka jadilah kekal di dalam kelam jahil dengan sebab membesar diri itu. Itu dia. Kita dengan Nabi SAW ni kena taat patuh. Tak boleh hina Nabi macam yang ada dalam buku tu. Dia perkarang balik, dia perkutip-kutip balik kenyataan-kenyataan yang menghina Nabi SAW. Tuan-tuan boleh dapat dan baca. Dan tidak mau dia menurut dengan sebab sangkanya ialah yang benar padanya. Dan terkadang dengan sebab besar diri, tak mau turut semata-mata. Jikalau diketahuinya betul orang yang dibesarkan diri ke atasnya sekalipun, ini tak boleh. Dia tahu dah kawan tegur dia tu betul, dia salah, tak boleh terima juga. Dia ada kata dia betul situ lah. Bahagian ketiga, dia kata besar diri bahagian yang ketiga ialah besar diri ke atas hamba-hamba Allah. Iaitu dikatakannya dirinya lebih baik. Diri dia lebih darjat. Dan orang lain kurang daripada dia. Maka jadilah tak mau dia turut mereka itu. Dan mengangkat dia akan dirinya dan merendahkan orang lain. Ini hak jenis hak kita duk urai banyak-banyak. Tadi ini jenis ketiga. Jenis sama-sama manusia ni dia berasa dia ada sikit lebih. Dia rasa dia tu ada sikit lebih daripada orang lain. Maka dengan kerana tu orang lain kena ikut dia, dia tak boleh ikut orang. Begitu. Dan benci dia menyamai mereka itu. Dia tak suka hidup sama dengan orang yang dia pandang bawah daripada dia. Tak boleh macam tu. Maka semua perkara membesarkan diri salah, dia kata. Dan berdosa besar orang yang demikian itu. Tak boleh. Besar diri ni cerita dia tak boleh. Yang tu aja. Cerita dia, kita kena muhasabah diri kita dan perbetul mana-mana yang silap yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk sabda Nabi SAW lagi, bi'sal abdu abdun sa'a walaha wa nasiyal maqabira wal bilah.
Iaitu sejahat-jahat hamba adalah hamba yang lupa dan hamba yang lalai. Dan tidak ingat akan kubur dan kehancuran badan menjadi tanah di dalamnya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.